Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada bab seterusnya dalam pembelajaran matematik tambahan tingkatan 4 kan. Okey. Jadi saya akan teruskan pada agenda kita seterusnya. Ada agenda pula kan, iaitu topik kita adalah janjang. Janjang. Okey. Kamera salah kamera. Salah kamera. Okey. Janjang. Ataupun dia punya tajuk dia adalah progression. Progression. Bahasa Melayu janjang, kan, bahasa penjajah bahasa penjajah. Okey. Progression kan. Okey. Jadi kita tengok kat sini apa benda yang paling penting sekali sebelum kita start kan. Kita belajar janjang ni, kita belajar progression, apa yang kita kena start, iaitu dia punya istilah-istilah tertentu. Term-term tertentu. Okey, jadi yang pertama ini kita akan sentuh pasal yang pertama iaitu janjang aritmetik. Susah nak eja. Janjang aritmetik. Salah eja Melayu ni. Tak apa lah, boleh kan? Bahasa Inggeris dia arithmetic progression. Okey, janjang aritmetik. Okey. Apa benda janjang aritmetik ni? Janjang aritmetik ni sebenarnya adalah satu jujukan nombor. Dia melibatkan nombor, jujukan nombor yang mana mempunyai satu benda kita panggil dia adalah beza sepunya. Kan, ataupun in English we call it common different. Kan, common different tu maksudnya dia punya beza antara sebutan yang kedua tolak dengan sebutan pertama ataupun sebutan ketiga tolak sebutan kedua, iaitu sebutan selepas tolak sebutan sebelumnya adalah sentiasa sama. Apa benda yang saya cerita tentang sebutan-sebutan ni dalam satu jujukan nombor? Contoh saya ambil kan. Dalam satu jujukan nombor, kita ambil nombor paling senang yang kamu dah hafal, CP2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya kan. Benda-benda ni sebenarnya yang pertama yang kita sebut tadi ni. Yang kita sebut 2, 4, 6, 8, 10. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebutan yang pertama. Sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat, sebutan yang kelima. Itu namanya sebutan. Kan? Dalam bahasa Inggeris kita panggil term. First term, second term, third term, fourth term, fifth term. Semua benda ni. Okey? Itu kita panggil dia beza dia. Semua ni dalam simbol kita panggil dia TN. Ini simbol T ni stand for term. Kan? N tu adalah yang keberapa. Yang keberapa. Contoh kat sini ini kita panggil dia T1, T2, T3, T4, T5. Yang ni yang saya panggilkan sebutan pertama, sebutan kedua, ketiga, keempat, kelima. First term, second term, third term, fourth term, fifth term. Okey? Yang mana menjadikan dia kita panggil dia arithmetic progression. Yang arithmetic maksudnya apabila yang selepas kita tolak dengan sebelum, selepas tolak dengan sebelum, selepas tolak dengan sebelum, selepas tolak dengan sebelum, nilainya sentiasa sama. Contoh macam CP2 dia, kita ambil 4 tolak 2 dapat 2. 6 tolak 4, 2. 8 tolak 6, 2. 10 tolak 8 pun 2. Nampak? Benda ni yang kita panggil dia dalam janjang, kita panggil dia sebagai beza sepunya. Okay, in English we call it common different. Okay, benda tu. Boleh? Oh, common different bukan T ya, CE. Okay, common different. Boleh faham Okay, kamu kalau kamu tengok saya punya ni kecil, saya tak share, saya hanya pin saja. Pinkan saja kan. Kamu hanya pin. Boleh pinkan. Pin saja bagi besar. Boleh faham apa yang dimaksudkan dengan term ni? Okey.
Dan term-term ni pula dia ada benda ni simbol special dia. Untuk first term ni simbol special dia biasanya dikenali sebagai A. A maksudnya apa? First term, sebutan pertama. Sebutan pertama. Itu A, first term. Okay. Yang kita panggil common difference tadi ni, simbol dia adalah D. Okay. Benda ni yang akan menjadikan satu formula untuk Tn kita ni. Yang kamu kena hafal iaitu Tn sama dengan A plus N minus 1 D. Nampak? Contoh macam ni lah kan. Saya senarai baru T1, 2, 3, 4, 5. Saya minta, okay. Cari sebutan yang ke-35. Satu kerja nak kena kira pula kan. 35 berapa dapat ni? Kan? Kalau CP2 boleh agak congak. Kalau CP lain, jenuh. Okay. Jadi apa kita buat? Kita ada formula. Contoh macam soalan ni, kita terus buat term untuk 35. Sebutan yang ke-35. A kita 2. N kita 35 tolak 1. Saya selalu nasihat kat pelajar saya. Kalau 35 tolak 1 tak payahlah tulis. Buat sakit hati je. Tulis 34 je terus. Kan? D kita berapa? 2. Ambil kalkulator. Tulis. Kira. Dapatlah jawapan kita. Jadi kat sini kamu akan dapat jawapan. Sini 70. 70 pula. 68 campur 2, 70. Sebenarnya CP2 boleh congak. Tapi kalau CP lain, jenuh. Jadi inilah formula yang boleh digunakan untuk mencari term tertentu. Okay? Cuma dalam SPM, dalam exam kamu, dia boleh tukar-tukar lah. Dia boleh bagi TN, dia minta A. Padam pula A tu. Ataupun dia bagi A, dia bagi N, dia bagi TN, dia minta D. Suka-suka hati je yang main tukar-tukar. Itu terpulang kepada orang buat soalan. Tapi kamu kena tahu yang kita panggil dia how to use the formula. Okay, how to use the formula. Macam mana nak belajar dia? Jom kita tengok contoh soalan yang pertama. Baik. Okay. Soalan dia, sana sikit. Kita duduk dekat JA iaitu ataupun in English we call it AP, arithmetic progression, janjang aritmetik jaap, nama dia sambung dua-dua jadi. Okey. Macam mana apa soalan dia yang pertama? Okey, saya bagi kamu kat sini contoh simple saja. Yang paling simple saya bagi calculate. Bahasa orang putih. Tak apalah. Kan? Example 1. Example 1 dah dapat orang putih sikit lah kan. Okay. Calculate the 11 term. 11 term in the AP, arithmetic progression 5, 8, 11. Simple. Ini soalan yang paling senang sekali. Cuma dalam exam kamu mungkin dia boleh bagi dalam bentuk lain. Kan? Okey, boleh ambil salin kejap, tak apa. Dan terus buatlah senang. Calculate. Nak saya translate ya? Tak payah kot. Okey. Jadi bila kamu dapat benda ni, benda pertama kamu kena nyatakan siapa A? 5. Siapa D? Selepas tolak sebelum. Mana-mana boleh ambil. Ambil yang senang je. 8 tolak 5 dapat 3. Okay. Dalam topik ni, kalau kamu tahu A, kalau kamu tahu D, insya-Allah soalan apa pun boleh tanya. Sebab formula pasal benda tu. Jadi kalau dia minta 11 term, so formula kita Tn A tambah N tolak 1D kat sini. Jadi T11 is equal to A kita 5. N kita 11 tolak 1, 10. D3. Jawapan kita 35. Sudah siap. Biasanya soalan mudah macam ni, markah je hanyalah 2 markah sahaja. 2 markah sahaja. Okey.
Boleh faham kan? Yang ni senang. Senang biasanya boleh lah kan. Tak ada masalah. Senang ni. Tapi nak pergi ke susah, kita mulakan senang dulu. Untuk melihat bintang di langit, kita kena tunggu malam. Kena dapat dulu kegelapan, baru dapat bintang di langit. Kalau tak ada gelap, tak nampak bintang. Tapi bulan, bulan dia special. Siang pun ada. Okay. Example 2. Okey, example tu tadi dah bahasa orang putih, kita bahasa Melayu, kita tukar-tukar. Kita DLP. Dual Language Program. Okey. Calculate, hitung bahasa Melayu dia. Hitung sebutan ke-16. Ke-16 bagi janjang aritmetik 1/3, 1/2/3, 3. Dia bagi kamu dalam bentuk pecahan pula. No problem. No problem. Sebab apa? Saya bagi tahu kamu. Dia bagilah pecahan ke apa pun tak ada masalah. Sebab apa? Selagi kita tahu siapa A, siapa D, soalan tu dia akan jadi mudah. Kan? Di kat sini kalau kamu tengok, A sama dengan 1/3. D sama dengan yang ini. Kenapa anak saya ni? Ni 3, 5/3. 5/3 tolak dengan 1/3, kita akan dapat 4/3. Okey, itu kita punya D. Kan? Sekarang ni soalan nak apa? T16. T16 formula kita A 1/3 campur dengan N tolak 1. N tolak 1 apa? 15. D kita 4/3. Okey. Bila kita campur, pakai je lah kalkulator. Kalau tak ada kalkulator macam saya ni, cerita lain lah. Kamu ada kalkulator. Saya tak ada kalkulator. Saya darab je. Saya tak kecilkan. Kalau tak ada kalkulator, saya darab. Saya dapat ini 61. 61/3. Gitu. Okey. 61/3 boleh juga dikecilkan sebagai sama juga dengan 21/3. Okey. Senang nampak. Dia bagilah pecahan macam mana pun. Benda ni masih lagi benda yang kita panggil dia boleh buat. Sepatutnya dalam exam boleh buat. Cuma janganlah terkejut pula. Hitung sebutan. Topik apa ni? Bila kamu tak tahu topik, automatik hancurlah benda tu. Benda sedang automatik akan jadi susah. Okey? Adnan, Ahmad Rajin, Azalina. 3 orang je tinggal. Okey. Yang lain tak tahu macam mana tu. Tak apalah. Buat macam mana. Kita kena hormat orang pandai. Okey. Boleh Okey, sekarang kita tengok seterusnya. Contoh yang ke-3. Saya naik level sikit. Kita naikkan level dia sikit. Tak banyak, sikit je naik level. Okey, macam mana nak naik level dia? Saya akan manipulate formula tu. Saya akan manipulate formula tu untuk example 3. Kat sini. Soalan dia pasal benda dia. Pasal masih lagi benda yang sama. Formula yang sama. Cuma soalan dia, calculate the numbers. Tak ada S. The number of term. Ada S. Of term in the AP arithmetic progression 7-11. 7-11 tutup dah. 15, dia dot tiba-tiba dia koma kat belakang 163. Ini kena faham soalan dia. Macam mana? Apa maksud dia?
Calculate the numbers of them. Nak translate? Okay. Hitung bilangan sebutan. Hitung bilangan sebutan dalam janjang aritmetik ini. Macam tu cerita dia. Okay. Apa yang kita tahu pada janjang aritmetik? Daripada ni keluarkan dulu maklumat kita. A sama dengan 7. D sama dengan 11 tolak 7. Ompek. Okay, apa lagi? Belakang ni apa ni? TN. 163 tu adalah TN. Kena tahu. Soalan tanya apa? Calculate the number. N berapa? Ini cara kita translate tu. Bila kita translate macam ni, soalan ni, dia bagilah bahasa apa pun, kita tak kisah. Sama je kita faham. Okay? Sekarang kita dah boleh kira. Apa formula kita? TN sama dengan A tambah N tolak 1D. Apa yang kita ada? TN 163. A ada 7. N tak tahu. D 4. Sekarang kita kena buat algebra. Siapa pindah dulu ni? 7 pindah dulu. Jadi saya buat terus. 163 tolak 7 bahagi 4. Sama dengan N tolak 1. Ambil kalkulator. 163 tolak dengan bahagi dengan tolak 7 bahagi 4. 163 tolak 7 156. 156 bahagi 4. Push. 156 bahagi 4 berapa? 39 cikgu. 39. 39. Tiba-tiba sangkut. 39 sama dengan N tolak 1. Jadi N berapa? N dapat 40. Dia boleh ubah macam tu lah. Mungkin gambar ni nanti dia bagi dalam bentuk gambar pula. Ini bagi macam ni, gambar pula. Atau kerja pula dia ubah-ubah. Tu soalan dia boleh bertukar-tukar. Okey, itu contoh 3. Biasanya saya akan bagi satu benda tu, satu bahagian tu saya akan bagi 2 contoh lah. 2 contoh. Tengok satu lagi contoh. Cikgu. Okay. Ya. Bukanlah dia ada setengah soalan. Dia akan bagi maklumat, dia sudah akan bagi satu formula yang kita guna formula tu. Oh, itu bahagian sambat lagi sekejap lagi. Itu bahagian keempat. Tu lambat lagi. Yang itu kita panggil, kalau dia bagi formula, kena guna formula tu. Itu saya punya ayat. Nampak? Benda orang bagi, kena guna. Nampak? Dia macam bukan teka-teki, macam apa uji kita panggil kalau kampung pergi dalam apa camp bina semangat ke apa kan. Masuk dalam satu dewan, tiba-tiba dia letak penyapu kat dewan. Lepas tu dia tinggal kamu kosong buat tak faham macam tu. Kamu pun terpinga-pinga, apa nak kena buat kan? Kamu tengok, kenapa banyak-banyak penyapu ni? Maksudnya apa? Ambil sapu lah. Jadi apa orang bagi, mesti digunakan. Dalam matematik biasanya macam tu. Tambah-tambah dalam MAT. Any information given, biasanya kita kena gunakan. Kalau tiba-tiba kita dah jawab soalan, tiba-tiba kita tengok, ada satu information dia bagi tu tak pakai-pakai sampai last. Something wrong. Pergi tengok balik. Adakah maklumat tersebut kita tertinggal tak guna? Ataupun maklumat tersebut hanyalah trik semata-mata. Nampak? Itu dia punya cerita dia kan. Dari segi pemarkahan cikgu? Pemarkahan macam mana? Sama. Pemarkahan sama je. Oh, sama je. Pemarkahan dia kalau macam pemarkahan dalam MAT, contoh paper 1 lah kan. Kalau paper 1 kamu sampai sekarang, pada dulu sampai sekarang sama je. Pemarkahan paper 1 dia lebih mengutamakan kepada jawapan. Nampak? Dia jawapan dulu. Maksudnya dia bagi soalan, masa pemeriksa cek, kami akan tengok jawapan dulu. Betul ke tak jawapan dia? Kalau betul, full mark terus kita bagi. Asalkan dengan syarat, ada syarat jugalah. Mesti ada jalan kerja yang munasabah. Tak kisahlah dia buat macam mana pun, jawapan betul full mark. Kalau wrong answer, jawapan salah, kami kena pergi cari jalan kerja yang boleh diberi markah. Sebab tu paper 1 tak ada istilah tolak markah. Ada kita tolakkan markah, tak ada. Kita tak tolak markah. Kami tengok jawapan dulu. Kalau jawapan kamu betul, full mark. Tak ada tolak-tolak dah, betul markah. Jawapan betul, full mark lah, tak ada tolak. Tapi kalau jawapan kamu salah, maksudnya kamu patutnya tak ada markah. Tapi kami di Kedai Hakim mencari jalan kerja yang boleh diberi markah.
Nak bagi juga markah tu. Betul kata buatlah apa benda pun kau hentam kalau kau tak tahu. Kan? Okay. Kita tengok example 4 sini. Masih aku. Okay, sama. Example 4 kat sini. Apa beza dia dengan soalan ni? Sama je soalan ni. Saya nak akan buat sesuai sikit je soalan. Buat anak saya ni. Dah pinjam buat orang. Jahanam nanti. Okay. Find the number of term. Bahasa Melayu pula. Cari bilangan sebutan. Cari bilangan sebutan bagi janjang aritmetik 4, 1, -2, ... -23. Sama je soalan dia. Cuma bila nampak soalan ni, apa kepahaman kita? Yang tu penting. Kita faham apa? Apa kita tahu? Kita tengok. Yes. Dia bagi A. 4. Dia bagi D. Kena kira sikit walaupun simple. 1 - 4. -3. Nampak? Dia bagi TN. -23. Apa soalan tanya? Bilangan sebutan. Dia nak N. Bila dapat benda ni, soalan terus jadi senang. Nampak? Terus kita dah boleh buat soalan tu dengan senang. Masuk formula lah. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Tn kita -23. A kita 4. N tak tahu. D kita -3. Nampak? Macam mana jalan kerja saya tadi? Saya akan tinggalkan N tolak 1 kan? Yang ini kita akan buat -23 tolak 4 per dengan -3. Yang ini akan dapat -27 bagi -3. Kita akan dapat 9. Jawapan kita N sama dengan 10. Okey. Ini contoh 3 dengan 4 jenis macam ni. Dia sama cerita dia. Okey. Macam mana soalan kebat? Dia ubah macam ni. Apa yang dia ubah? Okey. Dia ubah apa? Jom kita tengok. Apa dia ubah? Dia ubah sikit je kebat. Okey. Example 5. Dia ubah sangat sedikit perubahan berlaku. Tapi efek dia besar. Okey. Kita tengok. Dia kata apa? Find the numbers. Bahasa Inggeris pula. Tukar-tukar. Sebab kamu ada pelajar bahasa Inggeris. Kita tukar-tukar. Find the number of multiple of 3 between 20 and 110. Sudah. Dia minta apa tu? Dia minta CP3. Ada berapa CP3? Daripada nombor 20 sampai nombor 110. Dia ubah sikit je. Cari bilangan gandaan 3 di antara 20 hingga 110. Dia ubah sikit. Sebaik gandaan 3. Kalau gandaan 7, nangis juga cerita dia. Okay? Jangan senarai. Ada pelajar cikgu senarai 3. Senarai jenuh cerita dia. Tak payah senarai. Benda pertama kita kena cari apa? Kita kena ingat. Dalam soalan ni, dia cerita pasal term ni, formula kita adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Ada 3 nombor kat sini. Menatang apa 3 nombor tu? Yang pertama, siapakah 3? 3 adalah multiple 3. CP3. CP3 D. Ingat contoh saya mula-mula. CP2. D kita 2. CP5. D kita 5. D tu adalah CP sebenarnya. Beza sepunya tu adalah kita punya multiple kita. Nampak? Itu kita punya ni. Okay. CP. Okay. D kita 3.
Okey, bila D kita 3, CP3 20. Antara 20 dengan 110. Apakah CP3 yang pertama kat situ? CP3 yang 21. pertama 21, itu A kita. 21. Nampak? Siapa yang terakhir? Yang terakhir adalah 110 bagi 3, boleh tak? Tak boleh. Nampak? 109? Tak boleh. 108? Boleh. Jadi, kita punya TN adalah 108. Kita test macam tu je sikit-sikit. 110 bahagi 3 tak boleh dapat point. 19 bahagi 3 tak boleh dapat point. 108 tak ada banyak mana pun test. 2-3 test dapat dah. Sekarang dah dapat ni? Dah boleh jawab tak? Dah boleh jawab dah. Soalan tanya apa? N. Berapa numbers dia? Nampak? Jadi kita akan dapat situ 108 sama dengan A kita 21 campur N tak tahu. D3. Nampak? Ini 108 tolak dengan 21 per dengan 3 sama dengan N tolak 1. Kan 108 tolak 21. Rajin. Rajin pula kena. Kan? Okey, berapa Rajin? N. Bagi N terus Rajin. Bagi N terus. $29 je kau. 29. 30. Dah campur satu Dah campur 30. satu 30. Okey, 30. Okey. Saya pernah jumpa soalan tau dalam trial exam pun. Dia kata find the different numbers. Different pula. Different numbers of multiple 2 and multiple 3. Between 20 and 110. Kau ajar soalan tu. Dia nak apa? Berapa beza bilangan dia? Kan? Okey, CP2 ada berapa? CP3 ada berapa? Tolak. Dia buat. Nampak? 4 markah dia bagi tu. Kan? Nasib baik 2 dengan 3. Nasib baik sikit. Kalau dia nak CP13, kan? Daripada 20 sampai 1000, tak nangis. Kan? Tapi bila kita ada formula, bagilah macam mana pun, tak ada masalah. Kita boleh kira. Okay. Ada berapa nombor ganjil? Itu tak sonoh cerita dia. Tak sonoh. Nombor ganjil tak ci. Nombor ganjil tak ci. Senang kot. Senang tak nombor ganjil? Okay. Kalau saya tanya, how many odd number between 20 and 110? Ada berapa nombor ganjil? Salah juga. Mungkin salah sekiranya dia tengok. Sebab nombor ganjil kita starting dengan 21. Ending dengan 109. Nombor genap kita starting dengan 20. Ending dengan 110. Dia boleh ubah-ubah nampak soalan dia. Dia boleh ubah-ubah soalan. Tapi cuma nombor genap dengan nombor ganjil, berapa kita punya D kita, berapa D kita? Kalau dia saya tanya kau, berapa nombor genap nombor ganjil? Berapa D kamu? Boleh? Teka. Berapa D? Cikgu, soalan dia apa cikgu? Oh, soalan dia. Okey. How many odd number? Odd number. Kan? Okey. Ini cerita dia sama lah. In between 20 and 110. Sama soalan dia. Cuma soalan dia how many odd number. How many odd number. Berapa nombor ganjil? Okey. Siapa A? 21 je. 21 betul? Okey. Berapa D? Awak kosong. Tak nampak apa pun cikgu. Tak nampak? Oh, okey. Sila. Mungkin internet saya kot sangkut. Okey. D berapa D? 3 apa cikgu? 3 salah. 7. 2. Rajin. Kalau 3 CP3.
Kalau 3 CP3. Nombor ganjil dengan nombor genap sama aja, dia CP2. Cuma start dengan siapa? Kalau dia start dengan 1, dia CP2 juga. Tapi dia 1, 2, 1, 3, 5. Dia selang sekatu tau. Jangan silap ni. D dia sama. Odd number, even number, D sama. Cuma starting siapa? Siapa start? Kalau dia start dengan even number, D2, even number lah semuanya. Ending pun even number. Kalau dia start dengan odd number, nampak? Start dengan odd number, D kita 2, sampai habislah odd number. Nampak? Jangan buat, sebab tu soalan ni saya nak buat juga, walaupun tak ada dalam buku kan. Sebab soalan ni saya pernah jumpa. Ramai pelajar salah macam Rajin lah. Dia letak D dia 3. Ada lagi tak sonoh D1 Rajin. D1 tak wujud. D tak boleh 1. Kalau 1 saja nombor dia lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak sonoh nombor tu. D tak boleh 1. Boleh 1 tapi tak sonoh. Janganlah D1. Tak best lah. Kan? Okay. Tapi D boleh 1. D boleh 1. Tapi tak best lah. 1, 2, 3 je tu. Kan? Jadi kat sini contoh soalan ni. Jadi ending dia, TN dia is apa? 109. Contoh kalau how many odd numbers. Kan? Lepas tu dah boleh buat dah. Ini yang penting. Yang ni je yang penting. Siapa? Macam tu. Okay. Tapi ada satu soalan tu saya jumpa. Soalan trik dia kata. How many odd number and even number in between 20 and 110? Itu bukan janjang. Itu soalan IQ test. How many odd number and even number? Maksudnya semua number lah. Kan? Aduh, itu pun buat hal. Soalan tu saya jumpa. 2 markah dia bagi. Saja dia nak bagi pelajar buat jalan kerja janjang. Padahal tak payah. Kan? Berapa nombor semua ambil. Okay? Tapi ada yang salah. Ada yang salah. Dia pergi ambil 110 tolak 20. Salah. Kalau semua nombor bukan 120 tolak 20. Dia kena ambil apa? 120 tolak 20 tambah 1. Sebab 20 tu include. Jangan silap. Itu contoh kita buat. Okay, kita buat. Nanti tak sempat habis ya. Kita tengok example. Ni apa? 5 kan? Okay. Example 5. Sekarang saya nak pergi dekat example 6. Okay. Cikgu. Ya. Contoh kalau dia tanya soalan janjang, tapi kita boleh buat secara manual. Dia tak ada halangan cikgu. Boleh buat kan dia? Okay, macam ni. Ingat saya beritahu dari awal. Kertas 1, jawapan priority. Betul? Nampak? Answer priority. Ada pelajar dia senarai dapat jawapan. Markah dia sama je. Ada pelajar dia pakai formula. Markah sama je. Dapat. Beza dia apa? Masa yang dia ambil. Ada jenuh senarai kalau cerita dia. Nampak? Ada setengah senarai tak dapat last. Mungkin boleh careless tapi formula sebenarnya MAT ni adalah pasal formula. Kamu belajar banyak formula baru dalam MAT untuk digunakan kan? Okey. Cikgu. Okey, boleh. Jom kita tengok aja contoh kita. Contoh berapa ni? Saya lupa hari apa. 6. Nanti cari tak jumpa. Example 6 kan? Okey, example 6. Lagi sekali saya bagi contoh soalan yang lebih kurang sama. Calculate. Kejap. Okey. Example 6 ni dia jenis ada unknown pula. Jenis ada unknown. Okey, iaitu kalau saya bagi kat situ diberi yang ni kita bagi Azarina translate pula. Diberi bahawa 4K, 12 dan 2K kuasa 2 campur 4K.
adalah 3 sebutan berturutan suatu janjang aritmetik. Okey. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Hot FM. Okey. Zarina. Okey, Zarina. 3 sebutan berturutan tu ditranslate dia sebagai 3 consecutive term. 3 consecutive term. Apa cikgu cakap bahasa Melayu dia, saya tak faham bahasa Inggeris. Tak faham bahasa Inggeris? Tapi exam kamu di LP kan? Tak faham cikgu. Ha? Saya faham bahasa Melayu dia je. Ya? Kamu bukan belajar dalam bahasa Inggeris eh? Tak, saya belajar dalam bahasa Melayu. Oh, belajar bahasa Melayu? Oh, tak belajar bahasa Inggeris? Aku ingat kau belajar dalam bahasa Inggeris. Penat kau explain translate. Bahasa Inggeris Saya tu belajar Adlina. Belajar apa? Saya belajar fizik dalam bahasa Inggeris. Oh, fizik bahasa Inggeris. Math dalam bahasa? Melayu. Oh, dia pakai DLP lah. Kalau pakai DLP nanti exam kamu dual language. Kan? Kamu punya exam, kertas exam kamu ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Kan? Tapi seronok sebab nampak gempak sebab apa? Kertas kamu tebal. Kertas exam kamu tebal, dapat tebal. Kawan sebelah nipis je. Kan? Okey. Tapi mungkin tengok cikgu kamu lah. Mungkin dia akan bagi yang kalau ramai bahasa Melayu semua ya, senang. Kan? Okey, tak apa, kita sambung-sambung. Diberi bahawa 4K 12 dan 2K kuasa 2 campur 4K adalah 3 sebutan berturutan satu janjang aritmetik. Bila kamu jumpa soalan macam ni, langkah pertama kita keluarkan penatang-penatang dia bagi tu. Iaitu 4K 12 dan juga 2K kuasa 2 campur 4K. Dan dia dot-dot-dot sebab apa dot-dot-dot? Sebab dia kata yang ini adalah 3 sebutan berturutan. Ada lagi lah cerita dia. Nampak? Dia ada lagi. Okay, soalan dia tanya apa? Cari nilai-nilai mungkin bagi K. Apa maksud janjang aritmetik? Janjang aritmetik maksudnya dalam turutan ni, sekuen ni, dia mesti ada D. D tu yang syarat menjadikan dia janjang aritmetik. Apakah D? D maksudnya macam tadi saya tarik. Maksudnya apa? Selepas tolak sebelum. Jadi apa kita buat? Bila kamu jumpa macam ni, kamu tulis je. Should be D sama dengan D. Siapa D? D yang pertama adalah selepas tolak sebelum. Nampak? 12 tolak 4K. D yang kedua, kena ambil dia ni pula. 2K kuasa 2 campur 4K tolak 12. Jadi kamu tengok soalan ni sebenarnya apa? Dia trik. Sebab tu dia di hot. Dia kebat. Sebab apa? Akhirnya permulaan janjang di akhirnya dia dah bertukar menjadi kuadratik. Nampak? Jadi sebab tu kamu tengok hint dia bagi. Cari nilai-nilai. Cari nilai-nilai ni dua jawapan. Biasanya kuadratik lah cerita dia. Jadikan kosong. 2K kuasa 2 campur 4K campur 4K campur 8K. Tolak 12, tolak 12, tolak 24. Ambil kalkulator. Rajin, tolong rajin. Siapa Azrina ke? Adnan ada ni, Adnan. Adnan boleh faham kan, Adnan? Boleh? Adnan? Adnan dia pergi mana ni? Boleh go. Boleh. Main game ke? Kau tak paling tak seronok cikgu tengah mengajar kau main game. Kalau nak main game cakap lepas ni kita main sama-sama. Tapi laptop saya tak, laptop saya yang okey tu dah rosak. Saya beli laptop second hand laptop lama tau. Banyak game tak boleh main. Aduh. Frust kat sambung. Berapa dapat Jin? X1 2 X2 ataupun X -6. 2 dengan
Negatif Negatif 6. 6. Tulis K Okay. Kalkulator bagi kamu jawapan kan tulis K. Okay. Siap lah. Tu je. Sebenarnya susah tak? Tak susah sebenarnya. Kalau tahu, ada setengah pelajar dia salah taktik. Dia salah taktik. Dia buat macam mana tau? Dia buat macam ni. Tengok, salah taktik. Ni jawapan mungkin dapat tapi salah taktik. Dia akan dapat benda yang sama. Taktik dia salah sikit. Contoh dia kata apa? Dia jadikan A 4K. K D 12 tolak 4K. Lepas tu dia ambil ini T3. T3 equal to 2K square plus 4K. Nampak? Lepas tu dia buatlah apa formula T3. T3 adalah 2K square plus 4K sama dengan apa formula T3 kita? A 4K tambah N tolak 1. 2D. 12 tolak 4K. Nanti kamu akan dapat benda ni akan dapat menjadi benda yang sama. Tengok dia jadi 2K kuasa 2 campur 4K sama dengan 4K campur 24 tolak 8K. Kan? Lepas tu dia akan jadi 2K kuasa 2 4 mati 8 campur 8K tolak 24 sama dengan kosong. Sama cerita dia. Equation dia pun sama. Kan? Cuma kadang-kadang boleh dia sangkut sikit lah kalau ada equation yang senang. Macam ni ada kuadratik. Kalau tak ada kuadratik, lebih mudah senang lah cerita dia. Sekejap je aku buat. Okay? Cikgu. Ya. Nak guna cara cikgu guna ni, dia kena guna bila dia punya D dia tu ada ni kan. Pemboleh ubah. Yes. Apa-apa soalan yang melibatkan pemboleh ubah pakai yang ni. InsyaAllah boleh selesai. Any question. Apa-apa question yang melibatkan pemboleh ubah. Okay. Walaupun dia bagi soalan senang Contoh macam mana soalan senang dia bagi macam ni kan? Dia bagi sini negatif 3. Dia bagi K. Kan? Lepas tu dia bagi sini 5. Macam tu dia bagi. Dia tanya K berapa? Kan? K berapa? Nampak? Boleh pakai D. Tak ada masalah. Walaupun ada cara lain lebih senang. Tapi kalau kamu nak pakai D, boleh, tak ada masalah. Nampak? Nak cari K. Kan? Sebenarnya boleh congak je, betul tak? Asyik kau. Okay. Berapa ni K? Berapa K? Tunggu 1 minit cikgu. Tunggu 1 minit saja cikgu, saya nak calculate. Calculate. Aduh. Okay. Cuba. Cikgu. Ya? Yang tulisan warna merah tu boleh guna ke? Boleh. Boleh guna. Sama. Jawapan sama. Zina. Jawapan sama nampak. Equation dia sama. Boleh guna. Yang ini kita guna formula. Formula yang TN kan? Kan? Yang ini kita punya D. Kita pakai D. Dua teknik. Jadi dia macam tak tolak markah lah cikgu. Boleh. Dia tak akan tolak. Okay? 4 cikgu. 4 dah. 4 salah. Salah. Salah 4. Ni negatif 3. Negatif bukan 3. Negatif. Negatif 3 tambah 4 jadi 1 kan cikgu. 1 tambah 4 dapat 5. Jadi K tu 1 lah bukan 4. Oh, D dia tu yang 4. K 1. Ada. Kan? Okay. Sebenarnya, kenapa saya tanya benda ni? Sebab dia akan dapatkan step yang ketiga. Teknik yang ketiga untuk benda ni. Tak sonoh cerita dia. Teknik yang ketiga. Tengok apa teknik dia. Okay, macam mana dapat K tadi, Arjin? K tolak 3. Okay, sebenarnya purata je. Sebenarnya cerita nak dapat tengah ni, kita ambil average. Negatif 3 plus 5 divide by 2. Dapat jawapan kita. See? Faham tak?
Nampak? Yang tu dia tak termasuk K ke cikgu? Ha? Yang tu. Yang Apa dua ni? tu. Ni. Dia tak termasuk K lah. Tak, ni purata. Kita kira ni campur ni bahagi 2 dapat tengah. Macam Macam mana nak dapat orang tengah? Nak dapat orang tengah ambil kiri, campur kanan bahagi 2. Betul? Betul? Okey. Boleh tak pakai kat sini? Boleh tak pakai dekat yang ni? Boleh. Jadi kita boleh buat 4K campur dengan 2K kuasa 2 campur 4K per 2 sama dengan 12. Dia ada 3 cara nak buat tau. Sebab tu kalau kebat ni benda ni bagi macam dia kata kebat. 3 cara. Kau tak betul kau tak tahu lah. Nampak? Dia dapat benda yang sama. Dapat 2K kuasa 2 campur 8K tolak 24 sama equation dia. Nampak? Ada cikgu ni susah lah kebat. 3 cara. Pilihlah mana nak buat. Jangan buat tiga-tiga. Kejut orang. Tiga-tiga dia buat. Okey, macam ni boleh? Macam ni boleh? Macam ni boleh? Sila pilih. Oh, gila. Dia bagi pemeriksa pilih jawapan. Tak seronok betul. Nampak? Faham tak Rajin? Zainal, boleh Kamu nampak? Tapi kamu, boleh. Bila saya bagi tiga-tiga ni maksudnya bukan tiga-tiga kamu kena hafal, tak. Kan? Supaya kadang-kadang, kan? Biasanya kalau saya bagi macam ni, pelajar akan pilih yang tengah. Sebab yang ni saya buat mula. Sebab yang ni lebih tepat berbanding dengan berkenaan apa yang kita sedang belajar. Yang ini, purata. Tiba-tiba purata. Kan? Yang ni, alamak formula pula, main masuk-masuk pula. Macam tu. Maksudnya ada 3 cara. Jadi kalau pelajar tu jawab jawapan, yang ni betul-betul. Jadi terpulang jalan kerja dia macam mana. Maksudnya asalkan soalan dia mesti ada unknown. Betul? Boleh? Boleh go. Boleh ya? Okey, jom. Saya bagi satu soalan lagi. Tidak, saya nak salin. Jangan padam lagi cikgu. Okey, salin. Berkilatnya lah. Rajinnya. Buat. Boleh, ayah boleh habis lagi. Ya. Kenapa kerja ayah banyak lah? Kejap lah. Tengok abang lah. Tengok ni. Mana gambar? Say hi. Hai kat abang. Hai. Tak nampak pun. Hai. Hai. Muka macam Azarina pun ada. Okey, dah. Ayah nak sambung belajar, nak ajar abang. Demo satu rumah. Dengan adik. Okey, dah Azarina? Azarina, dah ke? Mana pergi Azarina ni? Okey. Boleh Satu lagi contoh. Masa nak habis ni. Sikit lagi. Example 7. Example 7 bagi kamu makanan lah. Bila saya bagi soalan ni automatik jadi makanan kamu dah. Boleh makan tu soalan ni. Kan? Okey. Soalan dia kata diberi X campur 2, 2X dan 2X campur 3 adalah boleh ni? Apa tu? Adalah 3 sebutan berturutan. Janjang aritmetik. Soalan dia ada soalan nombor 1 tu. Okey.
cari nilai X. Nampak? Nilai je. Maksudnya satu jawapan saja. Nilai. Yang kedua, sebutan ke-20. Okey. Tengok. Soalan dia macam ni sebab ada AB pula. Kenapa ada AB? Maksudnya soalan tu senang, bukan hot. Dan markah dia 4. Maybe ni 2 markah, ni 2 markah macam tu. Okey, boleh buat dah? Macam mana? Boleh buat tak? Agak-agak. Boleh kot juga Ustaz tengah buat ni. Senang kan? Kamu nak pakai cara mana? Suka hati ke? Suka hati nak pakai cara mana? Kan? Pakai lah mana-mana. Tak ada masalah. Semua senang. X negatif 1 je cikgu. Siapa dapat? Azrina? Adnan? Dapat? Jadi, suara cikgu sekat-sekat. Sekejap. Oh, sorry. Internet saya tak apa ni. Sini sangkut dah Azrina kat rumah. Rajin? Siap? Nombor 2 tu tengah buat saja. Okey. Dapat ke? Kencang Sangkut nanti ni. Masa nak habis. Okey. Kamu guna teknik yang mana? X tambah 2. 2X. 2X tambah 3. Okey. Paling favorite saya lah. Paling favorite saya adalah saya pakai D. Ni. Pakai D ya. Okey. D equal to D. Dah buat habis semua anak aku main ni. Habis semua pen ayah dia. Yang ini saya akan ambil 2X tolak X. 2X tolak X. Kita akan dapat X. Kosong tolak 2. Yang ni selalu silap belajar buat. Negatif 2. Sini ramai silap ni. Kalau pakai teknik ni. Okay. 2X tolak 2X. Habis. 3 tolak kosong 3. Jadi X dapat 5 Rajin. Kamu dapat apa tadi? Saya dapat negatif 1 cikgu. Bila dapat negatif 1, sebenarnya kamu kena ganti. Bila ganti kamu boleh cek jawapan. Contoh saya ganti 5. Bila saya ganti 5, sini akan jadi 7. Nampak? 7 sini akan jadi 10. Rajin. 10 sini akan jadi 13. Nampak? Baru jadi janjang. Kalau dapat negatif 1, kamu kena ganti. Bila ganti dapat pelik jawapan kamu. Memang betul pelik. 1 negatif 2 memang 1 dik. Tu. Jadi salah lah. Nampak? Itu kena jaga. Dia bila kita tolak kat sini, saya silap ni, dia lupa bahawa 2X tolak X betul. Tapi dia lupa sini kosong tolak 2. Kosong tolak 2. Itu dapat negatif 2. Okey. Tapi kalau macam ni sebenarnya dia lebih senang menggunakan teknik yang purata boleh juga. Teknik purata senang juga. Teknik purata kita akan buat 2X
sama dengan 2X campur 3 campur dengan X campur dengan 2. Dia senang jadi. Per 2. Dia akan dapat 4X sama dengan 3X campur 5. Dia lagi senang macam ni. Dia sebab tu banyak cara saya bagi. Nampak? Cikgu. Baru saya tak kesilapan saya, cikgu. Saya tak letak kurungan masa tolak. Tak letak kurungan, dia kacau lah. Dia kacau negatif tu. Betul? Betul itu. Lepas tu saya baca soalan macam ni. Ini lebih sesuai. Ini lebih mudah. Kita tengok. Dia ada keadaan-keadaan tertentu kita kena tahu banyak. Kan? Bila dah dapat macam ni, kita dapat 7, 10, 13. Terus kita boleh buat A kita 7. D kita 3. Nampak? Kan? Lepas tu kita boleh carilah T 20. Soalan so cari sebutan ke 20. Terus pakai formula. A kita 7 campur dengan N tolak 1, 19. D kita 3. Ambil kalkulator je tekan. Kan? 30, 57, 57, 64. Betul? Aku main tam 64 tu. Sebab dulu tak ada kalkulator. Otak laju sikit lah ni bila ada kalkulator rajin untuk pakai. Dia lembab lah. Tolong cek ni betul tak? 64. Betul. Betul ya? Okay. Saya dapat 64. Alhamdulillah. Kan? Berkarat tapi masih lagi boleh diasah. Okay? Boleh dia hati-hati. Dua teknik ni memang teknik yang terbaik dua kan. Saya tak galakkan yang pakai T3. Yang warna merah tadi saya tak galakkan. Dua ni penting. Average dengan DD. DD dengan average adalah penting untuk bahagian yang ada unknown. Okay? Jadi untuk hari ni kan, nanti terlebih belajar kan, pening kepala dia pelan-pelan. Kita belajar relax insya-Allah kan. Walaupun PKPD, insya-Allah kita ilmu tetap kita cari. Kamu ada usaha, saya pun ada usaha. InsyaAllah Allah akan bagi kepahaman lebih kan kepada orang-orang yang mencari. Ilmu ni orang yang mencari akan diberikan kepahaman yang lebih berbanding orang yang kita pergi bagi kat dia. Beza Kamu sebenarnya bila kamu masuk tuition ni kamu dikategorikan sebagai golongan mencari. Kan kalau sebelum ni kalau ada kamu rasa macam mak ayah kamu yang paksa kamu ubah. Benda tu boleh berubah. Sebelum ni mak ayah paksa, sekarang ni saya yang mencari sendiri. Ingat, orang yang mencari ilmu, kepahaman dia lebih. Kan? Itu janji Allah kan. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Tapi ada saya kena selfie lah dengan kamu. Tak apa, saya akan buat lebih kurang je. Kita ambil gambar, gallery view ke immersive view. Saya buka kamera kejap. Okey. Kan? Kalau kamu buka. Kalau tak buka pun tak apa. Tak ramai pun. Berapa orang ada? 3 orang aja. Kan? Saya akan selfie. Rajin. Memang nak gambar rajin kau letak. Itu rajin Ya, cikgu. Share. Share bukan. Betul Lion. Okey. Azarina memang gambar dia. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dekat saya punya skrin. Macam mana Ya. Baik. Okey. Kan? Terima kasih, cikgu. Baik. Assalamualaikum.